Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) menganggarkan kira-kira 1 juta orang mati akibat bunuh diri setiap tahun, dan itu mewakili kadar kematian global seramai 16 orang atau 1 kematian setiap 40 saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih, sekalung apresiasi saya titipkan kepada Div-Div Kehakiman, para peserta dan para penonton yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Dengarkanlah pidato saya yang bermaudhu penyakit mental, stigma dan dunia. Namun, sebelum kita belayar lebih jauh lagi dalam arena pidato saya akan mendefinisikan secara konseptual maudhu pidato saya pada hari ini. Secara konseptualnya, maudhu pidato saya pada hari ini adalah cabaran pesakit mental menghadapi pandangan negatif masyarakat sejagat. Dan hari ini, kita akan merungkai, mendalami dan memahami krisis penyakit mental di seluruh dunia melalui 3 pragmatik utama saya. Para pendengar sekalian, pragmatik saya yang pertama di bawah kata kunci, stigma pembunuh senyap. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 1, Injil Efesus bab 4 ayat 29, Lao-Tzu dalam penulisannya yang berjudul Tao Te Ching. Kesemua kitab-kitab tersebut menyeru agar masyarakat sejagat untuk menjaga lidah dan perkataan. Rasulullah SAW pernah berpesan, jika tidak apa-apa perkataan baik untuk diungkapkan, maka diam itu adalah lebih baik. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan Malaysia pada Mac 2016, penyakit mental adalah penyebab utama kerugian kepada individu, keluarga, majikan, sistem kesihatan dan juga kebangsaan. Para pendengar, stigma yang dilontarkan terhadap pesakit mental bukan sahaja akan menyebabkan atau mengganggu emosi dan pemikiran mereka, tetapi akan turut membunuh perasaan mereka, jiwa dan semangat mereka yang memang sudah sedia kala lemah. Akibat kata-kata zalim daripada manusia yang jahil mengenai penyakit mental, pesakit mental dihurung rasa kecewa, putus asa, malu yang berpanjangan dan akhirnya mendorong mereka untuk berfikir, daripada aku hidup di dunia yang kejam ini, mati lebih baik. Tuntasnya, stigma mengenai penyakit mental perlu dihentikan serta-merta. Hal ini demikian kerana stigma menyebabkan pesakit mental menjadi lebih teruk dan akhirnya mereka akan sukar untuk dirawat, dibantu dan diselamatkan. Para pendengar yang saya kasihi sekalian, mari kita lihat kepada pragmatik saya yang kedua di bawah kata kunci, penyakit mental bukan mitos. Sejak 500 tahun sebelum Masihi lagi, Hippocrates dari Greece telah menyatakan bahawa penyakit mental ini adalah berpunca dari biologi. Ketika zaman kegelapan Eropah, mereka berpendapat bahawa penyakit mental diakibatkan oleh roh dan hantu. Manakala Mahaguru Perubatan Islam, Ibnu Sina, menyatakan bahawa penyakit mental ini adalah masalah kesihatan. Di tahun 2020, penyakit mental adalah krisis kesihatan global. Para pendengar, pada tahun 2018, pada tahun 2018, Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) menganggarkan kira-kira 300 juta penduduk mengalami kemurungan atau depresi, 50 juta mengalami demensia, 23 juta mengalami skizofrenia, manakala gangguan bipolar seramai 60 juta penduduk seluruh dunia. Namun, masih ramai masyarakat sejagat yang memandang sinis kepada pesakit mental. Mereka beranggapan bahawa pesakit mental gila, dahagakan perhatian dan lebih teruk lagi lemah iman dan tiada pegangan agama. Sidang pendengar, penyakit mental bukan cerita rekaan dahulu kala. Ia adalah masalah kesihatan. Penyakit mental tiada kaitan dengan kepegangan agama ataupun tahap keimanan seseorang. Ia adalah masalah kesihatan. Penyakit mental bukan perkara yang mudah untuk seseorang berpura-pura sakit dan berpura-pura gila. Ia adalah masalah kesihatan global. Para penonton, mari kita beralih ke pragmatik saya yang terakhir di bawah kata kunci pesakit mental dan kehidupan.
Robin Williams, Chester Bennington, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Kim Jong-hyun dan Sully. Secara zahirnya, mereka semua mampu tertawa bahagia dan tersenyum. Robin Williams ketika hayat hidupnya adalah pelakon komedi terkenal yang telah menghiburkan anda dan memberikan gelak tawa dalam keluarga anda. Chester Bennington dan Kurt Cobain pula, sehingga ke saat ini lagu Nirvana dan Linkin Park masih didendangkan dan digemari ramai. Tetapi mereka memilih untuk membunuh diri. Kenapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kerana mereka secara zahir nampak bahagia, tetapi jiwa mereka meronta-ronta kesedihan ingin dibebaskan. Oleh itu, para pendengar sekalian, penyakit mental seperti kemurungan atau depresi tidak berwajah. Secara zahirnya ada yang kelihatan bahagia, gembira dan mampu tertawa, tetapi siapa tahu jiwa mereka meronta, sakit dan terseksa. Oleh itu, jika anda mempunyai kenalan, sahabat atau keluarga yang mempunyai masalah mental, jangan dihukum mereka dengan kata-kata hinaan, cacian dan celaan. Tetapi bantu mereka, dampingi mereka dan hargai mereka. Kerana mungkin kehadiran anda akan menjadi penawar yang paling mujarab untuk mereka. Para pendengar sekalian, sebelum saya menamatkan bicara, ingin saya ingatkan, mungkin hari ini saya masih di sini bersama anda, ketawa bersama, masih di sini bernyanyi bersama. Tetapi mungkin juga hari ini adalah hari terakhir saya berada di sini bersama-sama anda. Oleh itu, jaga lidah, jaga perbuatan, jaga perkataan. Jangan kerana lidah yang tidak bertulang ini seorang pesakit mental yang sedang berusaha untuk meneruskan kehidupan, putus asa, kecewa dan akhirnya bunuh diri. Jangan kerana perkataan yang anda anggap remeh itu, kata-kata itu telah menyebabkan kesakitan kepada seseorang tanpa penghujung. Jangan kerana perbuatan anda menjadi pejuang papan kekunci, membuli, mengecam dan menghina keadaan mental seseorang, dunia kehilangan seorang insan yang mampu menjadi pemimpin yang baik kelak. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dunia. Terima kasih, seorang pejuang mengundurkan diri.